Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari kumpulan 3 ingin membincangkan sebuah forum yang bertajuk Cabaran Dakwah Era Globalisasi Pluralisme. Saya Muhammad Khairil Azhar bin Zainuddin selaku moderator pada hari ini. Seterusnya, tanpa melengah-lengahkan masa lagi, saya akan menjemput panel yang pertama, iaitu Muhammad Arif Fitri, untuk membahaskan soalan berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan pluralisme. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Insyaallah hari ini saya selaku panel pertama akan menerangkan tentang maksud pluralisme. Baik. Istilah pluralisme ini, perkataan itu sendiri, plural adalah bermaksud jamak ataupun perkara yang lebih daripada satu. Manakala isme itu sudah bermaksud fahaman ataupun aliran. Maka bila digabungkan menjadi pluralisme, dia bermaksud fahaman atau aliran yang mempercayai kepelbagaian agama. Okey. Asal daripada fahaman pluralisme ini kerana di sana terdapat beberapa pegangan di masyarakat sana. Ia adalah untuk mengelirukan umat Islam sebenarnya. Baik, saya di sini akan menjelaskan dalam dua pendapat. Yang pertama, pendapat daripada Majlis Mufti Wilayah Persekutuan. Maksud pluralisme itu adalah satu istilah yang merujuk kepada menyamakan semua agama. Dalam arti kata lain, kebenaran itu pada semua agama. Yang kedua adalah daripada Majlis Ulama Indonesia. Okey, mereka berpendapat bahawa pluralisme ini adalah satu fahaman yang menyuruh kepada persamaan antara agama, menjadikan sesiapa tidak berhak untuk menyatakan agamanya yang sahaja yang benar, yang agama yang lain salah. Ini menunjukkan bahawa pegangan ini mereka berfahaman menyamakan sebuah agama dan tidak ada yang lain yang salah, agama yang lain yang salah. Dan mereka mendukung bahawa kedudukan agama ni adalah semuanya sama. Agama Islam, agama Hindu, Buddha, Sikh dan sebagainya. Dan yang paling penting, pada akhirnya, the ultimate goal adalah matlamat pada akhirnya mereka akan mengatakan Tuhan kita ni adalah sama. Semua agama Tuhan kita yang satu. Semua agama sama. Cuma yang membezakan adalah perjalanan dalam mengibadahkan diri itu pada Tuhan itu lain lah caranya. Setiap agama berbeza kan ibadah mereka. Itu yang salah kerana mereka menganggap Tuhan kita ni semuanya sama. Dalam surah Al-Imran ayat ke-85, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maksudnya, barang siapa yang mencari selain daripada agama Islam, maka dia tidak diterima. Dan di akhirat, mereka dalam golongan orang-orang yang rugi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada panel yang pertama. Seterusnya kita teruskan dengan panel yang kedua, iaitu Ahmad Firdaus. Soalannya, apakah kesan pluralisme dalam kalangan masyarakat? Okey, dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Okey, jadi saya akan menjawab soalan apakah kesan pluralisme terhadap masyarakat. Okey, kesan pluralisme ni iaitu yang pertama ialah dia mengikis akidah dan memesongkan akidah umat Islam ni. Kerana apa? Kerana seperti kita tahu, pluralisme ni adalah percaya bahawa semua agama adalah benar dan tidak ada yang boleh mengatakan benar. Okey, jadi akidah ni jelas terpesong dengan wujudnya kepercayaan pluralisme ni. Okey, jadi dengan adanya kepercayaan ini, maka akan wujud lagi lah gejala syirik, itu menyekutukan Allah, dan gejala murtad keluar dari agama Islam kerana bertoleransi dengan kepercayaan ini. Allah juga ada berfirman dalam surah Ali Imran
inna din indallah al-Islam, iaitu agama yang diredai Allah adalah agama Islam. Jadi mengapakah kita perlu bertoleransi dan kita perlu percaya kepada fahaman ini. Okay, jadi kesan yang kedua ialah melemahkan kekuatan umat Islam. Okey, seperti kita tahu, dengan wujudnya kepercayaan ini, maka sedikit sebanyak telah memecah belahkan agama Islam. Lepas tu menimbulkan perbalahan dan pergaduhan yang amat teruk lah. Jadi kekuatan Islam, umat Islam sedikit banyak, hari semakin hari semakin lemah. Okay, lepas tu kesan yang ketiga ialah mengubah konsep agama Islam terhadap masyarakat. Seperti kita tahu, kesan kepercayaan pluralisme ni, bahawa semua agama adalah benar dan tidak ada yang boleh mengatakan benar, dia telah mengubah konsep agama kita. Kerana apa? Kerana kepercayaan ini bertentangan dengan firman Allah dalam surah Az-Zariyat 56 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jins illa liya'budun. Bermaksud tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat. Okey. Konsep kepercayaan pluralisme ni adalah konsep kepercayaan, iaitu percaya dan yakin terhadap penyembahan dewa. Jadi kepercayaan pluralisme ni akan menjadikan Islam sebagai agama yang berlandaskan kepercayaan seperti agama Hindu, Buddha dan lain-lain. Okey, jadi itu saja kesan. Jadi saya simpulkan kesan pluralisme ni ada tiga, iaitu mengikis akidah dan menyosongkan akidah umat Islam. Yang kedua, melemahkan kekuatan umat Islam, dan yang ketiga, mengubah konsep agama Islam terhadap masyarakat. Okey, wallahu a'lam. Saya serahkan kepada tuan moderator. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada panel yang kedua. Seterusnya diteruskan lagi dengan ulasan panel yang ketiga, iaitu Muhammad Amin Khalili. Soalannya, bagaimanakah bentuk cabaran dan pendekatan terbaik para pendakwah bagi menghadapi golongan tersebut? Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada tuan moderator di atas soalan yang telah diajukan. Ini soalan tersebut, bagaimanakah bentuk cabaran dan pendekatan terbaik para pendakwah bagi menghadapi golongan tersebut, yakni golongan yang berfahaman pluralisme agama. Okey, baik. Jadi saya ringkas secara ringkasnya, tanpa kita dengan masa, saya menerangkan antara bentuk cabaran. Yang pertama sekali adalah penubuhan satu pertubuhan yang dinamakan sebagai IFC, iaitu Interfaith Commission, atau dalam istilah bahasa Melayu adalah Suruhanjaya Antara Agama, yang mana dalam pertubuhan ini setiap wakil daripada setiap agama akan membuat satu perundingan ataupun discussion dalam pertubuhan tersebut, yang mana matlamat dan tujuan mereka ni adalah sama, iaitu semua agama adalah sama, sebagaimana panel kedua tadi sebut, di mana semua agama sama, tidak ada agama yang salah, ada agama yang tak betul, tak ada. Mana baik Islam, baik Hindu, baik Islam, agama dan sebagainya adalah sama. Itu fahaman pluralisme. Mereka ni menyamakan semua agama adalah serupa. Okey. Yang kedua, perkongsian perayaan dan upacara ataupun acara keagamaan. Isu seperti ini di dalam Malaysia pernah berlaku 5 tahun yang lepas. Kalau kita masih ingat slogan Depa Raya, singkatan daripada Depa Bali dan juga Hari Raya Aidilfitri. Jadi itulah fahaman diorang, itulah fahaman mereka. Mereka menyamakan agama semua sama, jadi tak ada masalah pun nak menyambut agama. Hang nak sambut perayaan Depa Bali, tak ada masalah. Kita Islam pun kita sambut. Tak, kita hanya menghormati penganut agama lain ataupun kita menghormati agama lain, tapi tak bermakna kita menerima agama lain. Sebagaimana yang telah pun disebut oleh panel kedua kita tadi dalam surah saya lupa, yang inna din indallah Islam, di mana hanya agama Islam sahaja yang Allah redai. Jadi bagaimana kita nak mengiktiraf fahaman ini sedangkan ia bertentangan secara totally bertentangan dengan Islam?
Dan cabaran yang ketiga ataupun terakhir adalah penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam. Yang ni cukup famous lah. Boleh saya katakan isu ni cukup famous. Bila mana ada penganut agama lain, sebagai contoh suatu ketika tahun-tahun sebelum ini ada orang bukan Islam, yakni orang Kristian, mereka ini menggunakan kalimah Allah dan juga mereka mengklaim bahawa kalimah ini digunakan ataupun dirujuk kepada Tuhan mereka. Jadi hal ini menyebabkan berlakunya kecelaruan dan juga salah faham di antara masyarakat, khususnya umat Islam di negara kita. Itu antara beberapa cabaran yang kita terpaksa tempuh. Okey, seterusnya kita lihat kepada langkah-langkah yang mana seorang pendakwah itu boleh ambil untuk jadikan sebagai pendekatan untuk menghadapi golongan ini. Kaedah yang pertama ataupun cara yang pertama adalah penerangan tentang pluralisme agama ini perlu dilakukan. Perlu diberitahu mengenai bahayanya fahaman ini. Perinciannya perlu dimasukkan dalam sukatan pendidikan di semua peringkat yang sesuai. Maksudnya kat sini sukatan dalam peringkat sekolah. Sebagai contoh, kita memberikan penerangan secara terperinci mengenai fahaman ini di peringkat sekolah rendah, kemudian sekolah menengah, kemudian di peringkat IPT, Institut Pengajian Tinggi. Jadi bila mana kita memaklumkan kepada mereka, menerangkan kepada mereka mengenai bahayanya fahaman ini di peringkat sekolah rendah, jadi bila mana mereka berada di peringkat sekolah menengah dan seterusnya di IPT, mereka akan faham dan mereka akan tahu bahawa fahaman ini tidak boleh dipegang, tidak boleh diyakini. Itu cara yang pertama ataupun langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah maklumat dan penerangan tentang pluralisme agama ini perlu disebarkan di kalangan umat Islam dalam pelbagai bentuk, bentuk sebagai kempen dan juga penerangan dan sebagainya. Macam sekarang ni kita buat ada program-program keagamaan di sosial media, sebagai contoh di televisi dan sebagainya. Jadi program-program seperti ini, di samping kita buat program keagamaan, kita duk cerita mengenai bahayanya Wahabi. Okey, kita cerita mengenai tentang apa yang fahaman ahli sunnah wal jamaah yang kita pegang sekarang ni, apa yang fahaman ahli sunnah wal jamaah pegang. Jadi eloknya kita selitkan sekali mengenai tentang fahaman-fahaman yang bahaya, fahaman yang mendatangkan satu kesan besar kepada umat Islam khususnya. Bila mana kita biarkan hal ini terus berlaku, maka ianya akan memberikan impak yang cukup besar kepada golongan muda. Sebab golongan muda ni ada golongan yang mudah tertarik. Sesuatu yang baru, mereka akan tertarik. Jadi itu antara beberapa langkah yang saya boleh kongsikan. Jadi moga saya berharap agar kita semua diberikan kekuatan untuk terus menerus melawan fahaman ini, daripada terus bertapak dan berluasa di negara Malaysia tercinta ini. Itu saja. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada panel yang ketiga. Kita telah selesai berbincang bersama dengan 3 orang panel. Seterusnya saya akan membuat sedikit kesimpulan berkenaan dengan forum ini. Yang pertama, secara dasarnya fahaman pluralisme ini telah tersebar secara pesat di negara kita, iaitu negara Malaysia, melalui pelbagai idea dan perspektif yang dibawa oleh pihak-pihak tertentu. Seterusnya, kita haruslah merujuk kepada perspektif Islam, di mana manusia diajar supaya beriman dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja dan bukan tuhan-tuhan lain selainnya. Selaras dengan maksud yang dilafazkan dalam ungkapan syahadah, iaitu la ilaha illallah, yang bermaksud tiada Tuhan lain selain Allah. Seterusnya, oleh itu kita sebagai umat Islam hendaklah berhati-hati dengan pemahaman pluralisme agama ini, kerana secara tidak langsung pada masa ini ia banyak mengancam akidah umat Islam di negara kita secara langsung ataupun tidak langsung. Justru setiap hujah yang digunakan dalam hal keagamaan hendaklah berlandaskan dan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian saja forum daripada kami, kumpulan 3. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.